Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala asfiyaihi wa ala man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pelbagai nikmat di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita pelbagai rahmat, pelbagai nikmat, pengampunan dosa seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqum minan nar. Yang bermaksud Ramadan permulaannya adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan tertunggu-tunggu, ternanti-nanti ketibaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan limpah kurnia, bulan yang penuh dengan kelebihan. Maka mereka tidak sabar-sabar untuk berada dalam bulan Ramadan. Hari ini kita berada dalam bulan Ramadan, maka kerana itu kita mengungkapkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perumpamaannya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang penuh dengan dosa, noda, penuh dengan kesalahan, seperti seorang banduan yang telah pun dijatuhkan hukuman, dipenjarakan dalam tempoh yang lama. Pasti banduan itu ternanti-nanti masanya untuk dibebaskan oleh pihak berkuasa. Tetapi sampai suatu ketika dia beritahu suatu berita gembira kepada banduan berkenaan. Andai kata dalam satu tempoh dia menunjukkan perilaku yang baik, maka dia berpeluang untuk dibebaskan pada satu hari. Hari yang merupakan hari kelahiran yang di-Pertuan Agong sebagai contoh. Maka apakah respon yang ditunjukkan oleh si banduan itu tadi? Pasti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha bersungguh-sungguh dalam tempoh yang disebutkan untuk menunjukkan sifat perilaku, ya, keadaan yang baik, supaya dia mempunyai peluang untuk dibebaskan pada hari yang baik berkenaan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila sampai tempohnya, dia beritahu bahawa dia akan dibebaskan pada hari kemudian, pada hari yang telah dijanjikan, kerana dia telah pun memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pasti tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tidak sabar-sabar untuk menantikan hari berkenaan, kerana hari itu adalah detik yang sangat bermakna dalam kehidupannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak sabar-sabar menantikan kedatangan bulan Ramadan setiap tahun, kerana dalamnya pelbagai janji daripada Allah Subhanahu wa taala, janji yang sangat bermakna bagi orang yang penuh dalam dirinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang menyebutkan tentang kewajipan untuk kita berpuasa dalam Al-Quranul Karim. Dalam suratul Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah pun diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana apa yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bila kita teliti dengan sebaik yang mungkin, Allah Subhanahu wa taala tujukan ayat ini kepada golongan yang beriman. Allah tujukan ayat ini kepada kita, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Allah gunakan suatu panggilan yang baik. Bila dipanggil sebagai orang beriman, itu merupakan suatu pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, pengiktirafan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, Allah gunakan suatu panggilan yang baik. Kerana tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada panggilan itu, Allah nak memberikan suatu tugasan, yang mana dalam tugasan berkenaan ada suatu kepayahan, tetapi natijah kesan daripada kesusahan tanggungjawab itu adalah suatu faedah untuk diri kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, umpamanya kita nak memberikan suatu tugasan kepada anak kita, kita akan panggil anak kita dengan panggilan yang baik, supaya pada awalnya dia merasakan seronok, merasakan terpanggil dengan panggilan yang kita lakukan kepada diri dia. Adik, abang, mai sini. Ayah nak minta tolong ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak memberikan suatu tugasan yang padanya itu suatu tugasan yang bukan mudah, maka kita gunakan suatu panggilan yang baik. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil kita dengan satu panggilan yang baik, kerana Allah nak memberitahukan kepada kita, kita perlu melakukan suatu tugasan yang tugasan ini bukan mudah. Belapak, dahaga dan sebagainya, bukan mudah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah, di sana ada suatu natijah kesan yang baik untuk diri kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cara Allah panggil adalah cara yang baik. Bukan cara memanggil dengan panggilan yang kasar, panggilan yang tegas, tetapi Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah fardukan kepada kita kefarduan puasa. Dan puasa ini, Allah nyatakan dalam ayat ini, puasa ini telah pun difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Bermaksud puasa ini bukanlah kali pertama difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia merupakan suatu syariat yang telah pun Allah berikan kepada umat-umat yang lalu. Pasti ada suatu kebaikan, tuan-tuan dan rahmati Allah, yang sangat penting, yang sangat bermakna, sehingga ia menjadi suatu tugasan, suatu syariat yang berpanjangan, yang berterusan, yang kekal sampailah ke umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kepentingan untuk kita melaksanakan ibadah puasa? Pasti tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga suatu persoalan yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan ibadah puasa. Apapun, tahu ataupun tidak tahu, apakah natijah, apakah faedah dalam kita berpuasa ini, kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ada kajian yang pelbagai menunjukkan puasa ini memberikan faedah untuk kesihatan diri kita, berdasarkan kepada kajian-kajian menggunakan teknologi-teknologi yang canggih.
yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang faedah itu tidak diketahui, tetapi para sahabat tetap melaksanakan ibadah puasa kerana ia merupakan suatu kewajipan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berpuasa. Tetapi dalam usaha juga untuk kita menambahkan semangat, keseronokan dalam ibadah berpuasa ini, kita mengkaji, mencari juga apakah faedah dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini merupakan satu tarbiyah. Kalau kita lihat, puasa itu adalah suatu bentuk penahanan diri, al-imsak. Kita tahan diri kita. Kalau kita puasa sekarang ini, kita tahan diri kita daripada makan dan juga minum, daripada perkara yang membatalkan puasa kita. Tahan diri. Kalau puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu mungkin bentuknya berbeza, tetapi tetap tak lari daripada makna menahan diri mereka. Seperti tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditunjukkan dalam kisah Saidina Maryam. Bila Saidina Maryam ingin melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dalam surah Maryam menyebutkan, fa imma tarawinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Apa maksudnya? Fa imma tarawinna minal bashari ahada. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, faquli, cakap, inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku ni dah bernazar untuk bernazar kepada Ar-Rahman, kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk saum. Dan saum di sini bermaksud tahan diri daripada berkata-kata. Bermaksud apa dia? Maryam mengatakan bahawa aku telah bernazar untuk tahan diri aku daripada berkata-kata. Sayyidatina Maryam kata, aku bernazar untuk tidak bercakap. Falan ukallimal yauma insiya, maka pada hari ini aku takkan berkata-kata kepada sesiapa pun. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang mengatakan syariat pada zaman berkenaan puasanya adalah tahan diri daripada makan, minum, termasuklah tahan diri daripada berkata-kata. Apapun puasa ini bermaksud tahan diri daripada berkata-kata. Tahan diri daripada sesuatu. Dan puasa yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tahan diri daripada makan, minum, daripada perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini bila melatih diri kita daripada tahan diri kita daripada perkara yang kita sukai. Makan, minum, siapa yang tak suka? Daripada hawa nafsu kita, syahwat, siapa yang tak suka? Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi suatu didikan kepada kita. Maka tak peliklah bila mana Ramadan ini digelar sebagai madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, kerana seolah-olah kita masuk ke dalam satu kursus yang melatih diri kita, melatih kemahiran untuk kita kawal diri, untuk kita mencapai kepada suatu tahap target yang kita ingin capai. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi suatu latihan, tarbiyah, didikan diri kita. Bagaimana kita mengawal mulut kita, mengawal penglihatan kita, mengawal pendengaran kita, mengawal pergerakan tangan kita, kaki kita, mengawal setiap perlakuan diri kita. Menjadi satu didikan, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam bulan Ramadan. Sebab tu dalam ayat yang mewajibkan tentang berpuasa itu, hujungnya Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang kita ingin capai
hasil daripada tarbiyah dalam bulan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini bermaksud apa dia? Takwa ini secara ringkasnya kita sebutkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun al-wiqayah. Ya, kita berjaga-jaga, kita kawal diri kita, kawal hawa nafsu kita, berjaga-jaga daripada sesuatu perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada marah dan murkanya, azab siksa yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan maksiat. Dan inilah takwa, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil didikan daripada bulan Ramadan, kita nak melahirkan diri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ya difardukan ibadah puasa. Kerana apa, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Puasa ini apa kaitan dengan didikan hawa nafsu? Puasa ini, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk mengawal hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu yang membara-bara, bergelogak ini mampu dikawal dengan cara berpuasa. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa dia dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Maksudnya, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah panggil, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di kalangan kamu yang mampu untuk berkahwin, mampu untuk membiayai kos perkahwinan, falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana dengan berkahwin ini dia mampu untuk menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan mampu untuk menjaga kemaluan. Tapi siapa yang tak mampu, fa alaihi bisiyam ataupun bisaum, siapa yang tak mampu untuk berkahwin, maka puasalah. Ya, fa innahu lahu wija, kerana dengan puasa ini mampu untuk menahan gelora hawa nafsu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dalam bulan Ramadan kita berpuasa, mampu puasa itu mendidik diri kita, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita mampu untuk lahir, keluar daripada bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu tambahan, kita nak sebut sebagai satu gambaran. Ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takut kepada Allah, ya, maka kita cuba untuk mengawal diri kita daripada melakukan apa sahaja yang tidak disukai oleh Allah. Seperti mana, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pekerja yang takutkan kepada majikannya, takutkan kepada bosnya. Ya, bila dia masuk bekerja, ada peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan. Masuk bekerja jam sekian, keluar dah bekerja jam sekian. Bila masuk kerja, apa yang tak boleh dibuat, apa yang kena dibuat, mesti diikuti segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh majikan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pekerja yang takut kepada majikan, dia pasti akan mengikuti segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh majikan. Cuma kadang-kadang, tuan-tuan dan rahmati Allah, kadang-kadang takut dengan majikan ni bila majikan ada je. Bila majikan datang je, masing-masing buat kerja dengan baik, oh nampak bagus semua sekali. Bila majikan tak ada, masing-masing buat kerja ikut perangai masing-masing. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana takut kepada majikan. Ya, majikan ni ada, kejap ada, kejap tak ada, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah ada setiap masa, Allah ada di mana sahaja, Allah sentiasa memantau apa yang kita lakukan, maka kita akan sentiasa mengikuti segala peraturan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah capaian target apa yang kita inginkan hasil daripada tarbiyah Madrasah Ramadan, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan sedikit ini dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya,
atas dunia dan juga di akhirat kelak. Mohon maaf di atas segala kelemahan ya dalam memberikan sedikit perkongsian pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.